ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi ashabul afadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang sangat mulia ini kita masih diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di pertengahan bulan Ramadan al-Mubarak. Di pertengahan Ramadan pada tahun ini, umat Islam seluruh dunia dikejutkan dengan satu peristiwa serangan ganas ke atas bumi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bumi barakah, yaitu bumi Syam, semenanjung Gaza. Serangan yang tidak ada peri kemanusiaan, yang memberi gambaran bukan saja isu serangan ini berlaku ke atas semenanjung Gaza ataupun berlaku ke atas umat Islam di Palestin, tetapi dia memberi gambaran bahawa kerakusan golongan Yahudi laknatullah menyerang umat Islam sedunia dan menghina negara-negara umat Islam yang ada di seluruh dunia, kerana akidah umat Islam terhadap kota suci Baitul Maqdis merupakan akidah bersama, akidah yang mesti dipertahankan oleh sesiapa sahaja yang mengucap dua kalimah syahadah, yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi golongan Israel ataupun Yahud, mereka sengaja memilih hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu untuk mereka menyerang. Persoalan yang mesti ada di dalam benak kepala umat Islam, mengapa mereka memilih bulan Ramadan? Pilih bulan Ramadan bukan kerana isu Harakatul Muqawamatul Islamiyah ataupun Hamas ataupun daripada Brigade Izzuddin Qassam, tidak. Kalau kerana dua isu ini, bila-bila masa mereka boleh serang. Tetapi serangan yang berlaku di dalam bulan Ramadan adalah penghinaan kepada umat Islam, dan mereka sengaja mencetuskan satu isu untuk menggambarkan bagaimana Yahudi ini boleh bertindak apa saja, bila-bila masa, di mana tempat. Kalau dia boleh bertindak di tempat yang ketiga paling suci bagi agama Islam,
Apa salahnya kalau mereka bertindak dalam negara kita yang langsung tidak disebut di dalam Quran, di dalam hadis? Apa yang jadi masalah kalau mereka bertindak kepada negara Mesir, kepada Syria, kepada Lebanon, kepada mana-mana tempat lain? Kalau mereka boleh bertindak ganas dalam bulan Ramadan Al-Mubarak di tempat yang ketiga paling bersih dalam kalangan umat Islam. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ringkaskan tazkirah pada tengah hari ini untuk saya menyebut barangkali kita yang tidak ada satu tasawwur am kepada sikap yang ganas yang berlaku di dalam agama Yahudi. Mengapa mereka ini menjadi ganas, menjadi jahat? Jahatnya agama Yahudi ini apabila keturunan Bani Israel yang meminda kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, agama samawi yang sangat baik, agama yang disambung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana agama Islam yang kita anuti sekarang ini yang sangat baik. Cuma agama yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dia tidak lengkap. Dia hanya untuk kaum di zaman itu sahaja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan agama yang terdahulu, agama yang berasaskan kepada kitab Taurat. Setelah Nabi Musa alaihi salam meninggalkan kaumnya bersama-sama dengan kitab, maka mereka bertindak mengubah kitab, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Kitab dipindah, ada yang dibuat, ada yang ditambah. Yang dibuat sangat banyak, yang tidak sempat untuk saya sebut satu persatu. Yang saya nak sebut apa yang mereka tambah di dalam kitab Taurat. Ditambah benda yang tidak diturun oleh Allah, tetapi mereka mengatakan ini ajaran yang diturun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan dalam kitab, diajar kepada anak-anak dan generasi mendatang. Inilah dia kitab suci yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain dimasukkan satu unsur yang sangat ganas di dalam kitab yang dipanggil sebagai aqidah Sya'bullahul Mukhtar. Satu surah kalau dalam Quran, iaitu nama surah dia bangsa yang dipilih oleh Allah. Di dalam satu ayat yang terkandung di dalam kitab Taurat, mereka menyebut fa inna sya'ballahil mukhtar sya'bud yahudi. Bangsa yang terpilih, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bangsa Yahudi. Selain daripada Yahudi, semuanya hina dina disebut. Ayat ini dikupas oleh para ugamawan dalam agama Yahudi, dipanggil sebagai rahib. Dia ulas. Kalau kita para alim ulama mufassirin, Imam Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, dia mengulas ayat ini dengan menyebut bahawa manusia yang hidup di atas dunia ini sejak daripada zaman Nabi Musa sehingga kepada kiamat, semua mereka ini adalah binatang kecuali orang Yahudi yang bernama manusia. Lain daripada Yahudi, semuanya binatang. Manusia ni Yahudi saja.
Sebab apa? Dalam surah ini disebut bahawa orang yang dipilih oleh Allah, yang Allah gelarkan dia sebagai manusia, orang Yahudi saja. Lain daripada Yahudi, semuanya hayawan, binatang. Dan dia sebut binatang ni ada 3 kategori. Yang pertama, binatang yang boleh dijamah, boleh disentuh dan boleh dimakan, seperti kambing, lembu. Kita boleh sentuh, boleh makan. Dalam masalah kategori binatang, agama Yahudi dengan agama Islam ini sama dalam mengkategorikan, tapi jenis binatang berbeza. Ada binatang boleh pegang, boleh makan. Kambing, lembu. Yang boleh pegang, boleh makan ini iaitulah manusia yang menganut ajaran-ajaran rekaan manusia, seperti Buddha daripada Gautama Buddha, Hindu, Confucius. Ini adalah binatang yang boleh dipegang, boleh dimakan. Yang kedua, ada binatang boleh dipegang, tak boleh makan. Macam kucing, kucing, biawak, harimau, panda yang duduk dalam zoo. Ini boleh pegang, nak makan tak boleh. Tak boleh makan, diharamkan. Yang boleh pegang, tak boleh makan, ini adalah agama Nasara, agama Kristian. Di sana ada binatang yang najis, mughalladhah, tak boleh dipegang, tak boleh dimakan, seperti babi dengan anjing. Yang jenis ini adalah pengikut kepada Muhammad, yakni umat Islam yang ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kacamata masyarakat Yahudi berasaskan kepada agama, dia beriktikad bahawa orang Islam ini najis, mughalladhah, tak boleh disentuh, tak boleh dimakan, yakni makhluk yang paling hina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian daripada kitab mereka yang menjadi akidah diajar kepada mereka, sesiapa yang membunuh orang Islam, dia akan dapat pahala dengan Allah. Bunuh orang Islam dapat pahala. Sesiapa yang membunuh orang Islam yang tidak berdosa, seperti kanak-kanak, wanita, satu, dia dapat pahala dengan Allah. Yang kedua, dosa dia diampun oleh Allah. Tadi dapat pahala saja, yang ni dapat pahala, dosa dia diampun oleh Allah. Yang ketiga, sesiapa yang membunuh orang Islam dengan cara penganiayaan, dia buat zalim, digantung kaki ke atas, kepala ke bawah sampai mati, dia biarkan begitu, dia akan mendapat ganjaran syurga, masuk syurga Allah tanpa hisab. Diajar di dalam akidah Yahudi. Kanak-kanak Palestin yang diculik oleh bangsa Yahudi laknatullah ini, lebih daripada 20,000 orang yang kena ingat, lebih daripada 20,000 orang. Apa dia buat kepada kanak-kanak, remaja-remaja Palestin yang diculik oleh mereka? Dia belah jasad ini hidup-hidup. Diambilnya buah pinggang dijual, diambilnya jantung dijual, diambilnya spepak-spepak yang boleh diambil, mata dan sebagainya dijual. Mengapa dia buat macam ni? Ini kelebihan yang besar dalam agama dia. Para hadirin hadirat sekalian, kita kena ingat pengaruh agama. Pengaruh agama. Sebab apa kita boleh duduk dalam masjid? Tak ada pasar-pasar, mari duduk. Agama aja. Lebih baik kita buat kerja lain. Kalau jual burger boleh juga RM20, RM30 untuk. Mengapa kita tinggal jual beli? Kita ada masa kita datang ke rumah Allah kerana agama aja. Sebab apa kita sanggup mengeluarkan duit yang banyak untuk bayar zakat? Mengapa kita sanggup jual tanah untuk pergi ke Mekah?
Ada orang jual rumah. Jangan jual rumah nak pergi ke Mekah. Jangan jual. Itu tak betul dalam agama. Ada orang jual rumah, balik dia duduk rumah sewa, menyusahkan anak dia, menyusahkan keluarga dia, anak isteri. Kenapa? Ketagih nak pergi ke Mekah. Haram. Haram. Tak boleh. Allah jadikan ibadah dalam Islam ini mengikut kaedah, jangan ikut nafsu. Haji liman istata'a ilaihi sabila, mesti orang yang berkemampuan. Kalau tak mampu, jangan paksa. Jangan menyusahkan orang lain. Bila menyusahkan anak kita, isteri kita, hukum dia haram. Dan ramai ulama menyebut bahawa haji dia batal, tak sah, tak boleh. Ada duit lebih, wajib. Ada juga jenis tak pergi. Kita tanya mereka pergi, alhamdulillah 3 kali dah. Berita banyak sikit sebab dia dekat sikit. 6 kali. Jepun tak usah kira lah. Kalau Beijing, Beijing tu banyak sangat lah. Mekah dah lagi. Ini haram juga. Sebab apa kita menunaikan ibadat haji habis belah-belah ribu? Agama yang perintah kepada kita. Sebab apa bila sebut babi, anjing, kita rasa sangat jejek? Kerana agama yang ajar pada kita. Cuba bayang kalau dalam Quran, dalam hadis, disebut dalam hadis kelebihan Allah bagi kepada sesiapa yang bela babi dan makan babi ini sunat, semua bela babi belaka. Ini pengaruh agama. Macam Sayyidina Abu Bakar, zaman jahiliyah, Sayyidina Abu Bakar manusia paling bakhil. Tidak ada erti nak tolong orang. Ramai mana orang terpaksa jadi hamba abdi kerana Sayyidina Abu Bakar zaman jahiliyah. Terpaksa kena jadi hamba abdi. Berhutang dengan dia 100 dinar, tak bayar dalam masa 4 bulan, 150 dinar naik. Tak bayar lagi dalam tempoh tertentu, declare di Kaabah dia ni jadi hamba kepada Sayyidina Abu Bakar. Bakhil, kedekut. Masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar menderma semua harta dia di jalan Allah. Mengapa manusia boleh jadi terbalik? Kerana agama. Agama. Ini pengaruh agama boleh membentuk diri manusia. Sebab itu dalam ajaran Yahudi, apabila agama diajar macam tu, maka Yahudi jadi bangsa, jadi sebuah agama yang sangat jahat, yang paling teroris, yang paling ekstrim dalam negara. Tapi oleh kerana pengaruh Yahudi dalam dunia pada hari ini sangat besar dan dia menguasai dunia, Presiden Amerika yang bertanding, dia tak akan menang kecuali mesti presiden yang menyokong kuat badan Yahudi antarabangsa. Walaupun Amerika ni agama resmi dia Kristian, dia tak akan menang kecuali mesti menyokong kuat badan Yahudi dunia. Begitu juga Britain, begitu juga Perancis dan negara-negara G7 yang lain. Negara yang kaya macam Kuwait, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi, kaya macam mana sekalipun, kalau dia nak beli persenjataan, nak beli jet, peluru pandu, selagi tidak dapat keizinan daripada badan Yahudi dunia, tidak ada negara berani jual kepada negara-negara yang kaya ini. Dia menguasai dunia, walaupun jumlah mereka sangat sedikit dalam dunia. Nak banding dengan Islam, bumi dengan langit. Tapi sayang, umat Islam ini sudah masuk ke dalam kategori yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghusaa'un ka ghusa'is sail." Satu hari kata Rasulullah, umat Islam ini macam buih di laut. Kita tengok putih, penuh, banyak, sampai ke pantai, hancur berkecai, tak ada apa. Bumi Israel ni sempit dengan negeri Selangor ni besar negeri Selangor.
Ini Israel, kecil je. Dengan Jordan, besar Jordan. Kalau negara-negara Arab yang ada, mereka bersatu di antara satu sama lain. Mereka tahu mana dia musuh, mana dia kawan. Kalau satu negara Arab tembok dia, penuh dengan peluru. Penuh dengan peluru. Tapi tidak. Yang berlaku bukan begitu. Ramai negara-negara Arab yang sanggup memberi pengkalan udara dia untuk Israel, yang sanggup buat apa saja untuk kepentingan Israel kerana takut kepada mereka. Ini yang berlaku, yang menyebabkan nasib umat Islam sangat mengecewakan. Israel dia serang semenanjung Gaza. Alasan dia, 3 orang pemuda Israel diculik oleh Palestin. Tidak ada sebarang bukti. Mereka hanya mengeluarkan alasan sahaja yang direka oleh dia. Sebab apa dia buat macam ni? Kerana dia buat macam ni kepada umat Islam, dia dapat pahala dengan Allah. Dia buat je alasan. 3 orang pemuda Palestin diculik. Minta serah, kalau tidak dia tembak. Benda tidak berlaku penculikan. Nak serah macam mana? Dia tembak. Hancur. Yang mati biasanya wanita, kanak-kanak, orang tua. Alhamdulillah, macam mana kezaliman yang berlaku, orang yang mempertahankan kebenaran tetap ada. Kita lihat alhamdulillah pada tahun ini satu perkembangan yang besar. Brigade Izzuddin Qassam yang diasaskan oleh seorang pejuang yang nama dia Izzuddin Qassam. Dia keluar daripada rumah. Ini kita kena ingat, bala tentera daripada Hamas ini nak keluar daripada rumah untuk pergi berjihad. Dia menunaikan solat sunnah mati syahid 2 rakaat. Kita tak pernah buat. Sebab tidak ada sebab kita nak buat. Kalau kita nak turun ke medan peperangan, kita tidak disunatkan sembahyang musafir. Kita disunatkan sembahyang sunat mati syahid 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat untuk mati syahid. Melangkah keluar, masuk ke bumi Israel. Dia bersumpah tak akan balik kecuali menang ataupun gugur syahid. Ada yang berenang, disebut orang Arab ni tak pandai berenang, dia tak ada sungai. Tapi Allah bagi kekuatan, dia boleh berenang dalam laut. Boleh berenang dalam laut. Masuk, dia serang Israel. Israel ini bangsa yang pengecut. Mereka keluar daripada rumah, tinggal rumah mereka kosong. Kosong rumah. Ada yang tidur tepi jalan, banyaknya tepi-tepi jalan, dalam kebun, dalam pokok-pokok zaitun, tidur. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Tidur seolah-olah mereka tak ada rumah, macam rumah mereka roboh. Takut, pengecut. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu dia yang berlaku di bumi Palestin. Yang perlu kita kena ingat, perlu kita kena faham, bila sebut Yahudi, Israel, mereka adalah bangsa yang sangat jahat. Sebab diajar oleh agama mereka. Sebab itu saya tidak ganjil, saya rasa tidak pelik, tidak asing kalau mereka menyerang semenanjung Gaza. Saya tidak asing kerana agama mereka jahat. Yang saya rasa pelik, ada pemimpin umat Islam duduk bercakap, bila kita nak berdamai dengan Israel?
Mesti kena ada rundingan dengan Israel. Para hadirin hadirat sekalian, kalau nak kira rundingan, 100 lebih rundingan antara negara haram Israel dengan Palestin. Cuba tunjuk mana satu rundingan yang berlaku, yang dibuat perjanjian, yang dipatuhi oleh Yahudi. Mana ada? Sebab kalau dia patuh haram, dia mesti khianat, dia mesti langgar. Perjanjian Sharm Sheikh, perjanjian Iskandaria, perjanjian Qahira, perjanjian Syam, perjanjian Damsyik, Oslo, Yerusalem, macam-macam. Tidak ada satu perjanjian yang dipatuhi oleh Yahudi. Mereka mengkhianati, mereka engkar, mereka buat macam-macam. Sebab ajaran agama mengajar mereka bertindak begitu, menyebabkan pengikut-pengikut Yahudi ini bertindak jahat dan mereka mengkhianati umat Islam di Palestin. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambut Ramadan pada tahun yang mulia, pada tahun ini. Marilah sama-sama kita hayati betul-betul Ramadan. Kita jadikan bulan jihad, bulan untuk kita meningkatkan kefahaman kita dalam isu-isu semasa sebegini, dan biar kita ada rasa tanggungjawab kita untuk membebas kota suci Baitul Maqdis, tanggungjawab kita untuk membela umat Islam yang dianiayai, dizalimi, ditindas. Ini tanggungjawab kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita digolong oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang cinta kepada agamanya, yang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya tidak nak panjangkan kuliah Zuhur pada hari yang mulia ini. Jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.